Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Jika sejarah negara mencatatkan bahawa Tun Dr. Mahathir sebagai satu-satunya warga negara Malaysia yang menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali, rekod juga mendapati Tun Dr. Mahathir sebagai orang kena tuduh OKT yang diseret ke Mahkamah Suruhanjaya Siasatan Diraja sebanyak 2 kali. Kali pertama Tun Dr. Mahathir Mohamad diseret ke Mahkamah RCI adalah pada tahun 2017 berkenaan kerugian wang rakyat pada kes Forex. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja Tun Dr. Mahathir Mohamad bersekongkol dengan DAP berjaya menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum ke-14 PRU14 dan menjadi Perdana Menteri, maka rakyat tidak tahu apa jadi kepada kes itu dan apa sebenarnya terjadi kepada wang rakyat yang hilang hampir RM30 bilion. Pada kes 1MDB yang Tun Dr. Mahathir Mohamad cipta untuk Najib Razak, sejumlah RM32 bilion telah didapati semula, namun tidak tahu apa yang terjadi kepada wang itu. Selain wang banyak sudah didapati semula, 1MDB juga memiliki aset bernilai seperti Bandar Malaysia dan juga TRX. Malah projek Bandar Malaysia juga didapati oleh kroni Tun Dr. Mahathir Mohamad, Lim Kang Ho. Namun pada kerugian Forex, 1 sen pun rakyat tidak dapat apa-apa. Begitulah licik Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam hal-hal sebegini. Kali ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad bakal hadapi RCI kali kedua pada kes Pulau Batu Putih kepada Singapura. Seolah-olah ada sesuatu yang ditakuti oleh Tun Dr. Mahathir terhadap Singapura. Beliau telah menandatangani serahan pulau itu secara tergesa-gesa dan cara sembunyi seperti ucapan Datuk Azalina Othman di Parlimen. Pelbagai alasan diberi oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad atas perbuatannya, tetapi tidak menjawab isu pokok, iaitu kenapa tidak tanda tangani serahan bersama jemaah menteri dan juga dengan pengetahuan Peguam Negara. Tindakan dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad seolah-olah lepaskan dulu secepatnya, mungkin, dan beri alasan kemudian. Inilah yang menimbulkan kecurigaan seolah-olah ada sesuatu urusan antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Singapura. Tambah lagi, seolah-olah telah dirancang lama oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad kerana dilihat sebagai tidak menyabar melepaskan Pulau Batu Putih di dalam pemerintahannya kali kedua. Antara satu perkara lagi yang boleh dikira sebagai telah dirancang awal selain menyerah pulau adalah projek ECRL. Tun Dr. Mahathir Mohamad menghantar Tun Daim ke negara China untuk menggodam projek ECRL. Pelbagai cubaan menukar kandungan projek dan menukar syarat dan penerima projek. Malah salah seorang kroni Mahathir telah membeli sebuah syarikat dalam BSKL untuk akomodat tujuan ini. Namun ugutan saman dari negara China jika dibatalkan, lalu membuat kerja kompromi dilakukan dengan banyak perkara diubah. Akhirnya, projek bertaraf BMW menjadi taraf Proton sahaja. Berbalik kepada kisah Tun Dr. Mahathir Mohamad, satu-satunya rakyat Malaysia yang diseret ke RCI jelas menunjukkan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai seorang yang problematik dan menyusahkan negara. Hanya sebab bijak bermuslihat dan menggunakan pengaruh, maka Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak dilihat sebagai pengkhianat.
Pada kes RCI kedua Pulau Batu Putih, Tun Dr. Mahathir Mohamad cuba membunuh karakter panel Hakim RCI seperti Tun Raus dan sebelum ini Tan Sri Apandi Ali. Ini antara taktik Tun Mahathir. Mahathir mahu menjatuhkan kredibiliti mereka yang akan mengurus kes RCI-nya. Panel RCI sudah tidak pasti tidak di bawah pengaruh Mahathir kerana mereka dilantik oleh pihak lain, tidak seperti hakim-hakim mahkamah. Diharap sangat kes RCI kali ini dapat didengar oleh rakyat dan keputusannya tidak dirahsiakan. Rakyat sangat ingin tahu apa yang mendorong Mahathir tergesa-gesa menyerahkan pulau itu. Jika sayang negara, sudah tentu Tun Dr. Mahathir Mohamad akan berhela-hela dan melambatkan serahan Pulau Batu Putih, tetapi sebaliknya pula yang terjadi. Rakyat sudah pasti tidak sabar ingin mengetahui prosiding perbicaraan dan mahu berhibur dengan telatah Mahathir. Adakah kali ini kebiasaan menjawab saya tidak tahu, saya tidak ingat akan berulang? Sama-sama kita tunggu dan lihat. Jika sejarah negara mencatatkan bahawa Tun Dr. Mahathir sebagai satu-satunya warga negara Malaysia yang menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali, rekod juga mendapati Tun Dr. Mahathir sebagai orang kena tuduh OKT yang diseret ke Mahkamah Suruhanjaya Siasatan Diraja sebanyak 2 kali. Kali pertama Tun Dr. Mahathir Mohamad diseret ke Mahkamah RCI adalah pada tahun 2017 berkenaan kerugian wang rakyat pada kes Forex. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja Tun Dr. Mahathir Mohamad bersekongkol dengan DAP berjaya menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum ke-14 PRU14 dan menjadi Perdana Menteri, maka rakyat tidak tahu apa jadi kepada kes itu dan apa sebenarnya terjadi kepada wang rakyat yang hilang hampir RM30 bilion. Pada kes 1MDB yang Tun Dr. Mahathir Mohamad cipta untuk Najib Razak, sejumlah RM32 bilion telah didapati semula, namun tidak tahu apa yang terjadi kepada wang itu. Selain wang banyak sudah didapati semula, 1MDB juga memiliki aset bernilai seperti Bandar Malaysia dan juga TRX. Malah projek Bandar Malaysia juga didapati oleh kroni Tun Dr. Mahathir Mohamad, Lim Kang Ho. Namun pada kerugian Forex, 1 sen pun rakyat tidak dapat apa-apa. Begitulah licik Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam hal-hal sebegini. Kali ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad bakal hadapi RCI kali kedua pada kes Pulau Batu Putih kepada Singapura. Seolah-olah ada sesuatu yang ditakuti oleh Tun Dr. Mahathir terhadap Singapura. Beliau telah menandatangani serahan pulau itu secara tergesa-gesa dan cara sembunyi seperti ucapan Datuk Azalina Othman di Parlimen.